Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk kita yang pertama, iaitu taharah ataupun bersuci. Taharah ataupun bersuci dari segi definisinya, menurut bahasa, bersih daripada kotoran sama ada hissiyah ataupun ma'nawiyah, iaitu bersih daripada kotoran hissiyah. Hissiyah ni bermaksud kotoran yang fizikal, yang nampak, seperti air kencing, tahi, darah, nanah, ya. Ataupun ma'nawiyah, iaitu kotoran dari sudut yang tak nampak, seperti perkara-perkara keji, dosa dan sebagainya. Ya, ini dinamakan sebagai kotoran ma'nawiyah. Adapun dari sudut istilah, taharah yang kita nak bincangkan di sini iaitu perbuatan apabila dilakukan akan mengharuskan solat didirikan, atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum solat. Jadi dari sudut istilah, taharah ini lebih khusus definisinya, ya, iaitu bila kita katakan taharah, maksudnya kita melakukan sesuatu perbuatan apabila ia dilakukan, ia akan mengharuskan solat didirikan. Apabila kita buat perbuatan itu, maka solat dibolehkan. Ya, dibolehkan solat disebabkan kita melakukan perkara tersebut. Ya, contohnya wuduk menjadi suatu perbuatan yang mengharuskan solat itu didirikan. Mandi wajib ataupun mandi junub, ya, menjadikan solat itu sah dilakukan. Atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum solat, atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan solat. Jadi perbuatan itu dia bukan sahaja menjadikan solat itu, sesuatu solat itu sah didirikan, dan apa-apa perkara yang berkaitan dengan solat, ya, yang sama syaratnya seperti solat, maka inilah yang dinamakan sebagai taharah. Baik. Dalil tuntutan Islam terhadap bersuci dan kebersihan. Baik, dalam Islam taharah ini dituntut menerusi dalil-dalil Al-Quran, juga hadis Nabi SAW. Contohnya dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak kamu mengerjakan salat, maka basuhlah muka-muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kamu sampai ke siku. Basuhlah tangan-tangan kamu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala-kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kamu sampai ke dua buku lali. Jadi dalam ayat ini menerangkan bahawasanya bersuci itu adalah suatu tuntutan, khususnya apabila hendak mendirikan salat. Jadi tuntutan di sini melalui perintah Allah, ya, yang berkaitan dengan apabila kita nak mendirikan salat, maka Allah perintahkan kita supaya basuh serta sapu air kepada 4 anggota yang dijelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 ini. Ya,
Jadi wuduk merupakan suatu tuntutan. Kalau nak salat, dia jadi wajib. Kalau nak buat sesuatu yang suatu ibadah selain daripada salat ataupun sesuatu ibadah sunat, maka di sana hukum wuduk tadi tu kadang-kadang boleh jadi sunat. Ya. Baik. Yang keduanya, dalam suratul Maidah juga Allah berfirman yang bermaksud, dan jika kamu dalam keadaan berjunub, maka mandilah. Jadi ayat ini dalam surah yang sama, dalam ayat yang sama juga menuntut supaya apabila seseorang itu dalam keadaan berjunub di sini maksudnya telah berlaku kepadanya beberapa sebab, iaitu yang pertama bersetubuh, yang kedua keluar mani, ya, bagi anak Adam. Jadi dalam dua keadaan ini seseorang itu dinamakan sebagai berjunub. Jadi apabila seseorang itu berjunub, maka apabila dia hendak solat, dia kena mandi junub, ataupun kita panggil dia mandi wajib. Ataupun dengan kata lain kita angkat lagi, kita panggil dia dengan mengangkat hadas. Jadi dalam dua keadaan ini, apabila kita nak salat, maka kena pastikan yang pertama kita berwuduk. Ya, kita berwuduk. Apa tujuan berwuduk? Kita nak hilangkan ataupun kita angkat hadas-hadas kecil yang berada di 4 anggota badan. Kemudian sekiranya kita nak solat juga, kita berlaku junub pada anggota badan kita, ya, berlaku junub pada diri kita, maka pada badan kita tadi ini ada hadas yang dinamakan dengan hadas besar. Hadas besar dia berlaku di seluruh anggota, maka diwajibkan seseorang itu mandi, yang dinamakan dengan mandi wajib ataupun mandi junub, biasa kita panggil. Ya. Jadi kedua-dua keadaan ini Allah mewajibkan kita hilangkan hadas yang ada pada badan kita, sama ada kecil ataupun besar, dengan cara berwuduk bagi hadas kecil dan mandi wajib bagi hadas besar. Dalam ayat yang lain, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 5 perkara daripada fitrah, iaitu berkhatan, mencukur bulu ari-ari, mencukur bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Ya, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam keadaan lain, taharah ini dituntut juga. Kadang-kadang taharah itu menjadi hukumnya sunat. Contohnya dalam dalil hadis ini, iaitu 5 perkara daripada fitrah manusia, iaitu berkhatan. Berkhatan kat sini wajib lah, ya, bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Ya, berkhatan tu wajib. Yang kedua, mencukur bulu ari-ari, hukumnya sunat. Mencukur bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Jadi 5 keadaan ini menunjukkan kita kepada Islam itu sangat menuntut umatnya menjaga taharah ataupun kesucian, ya, kesucian dalam kehidupan ni, khususnya dalam pada tubuh badan. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, jika sekiranya tidak membebankan ke atas umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersugi setiap kali solat. Dalam ayat yang lain, Nabi juga menuntut supaya sekiranya tidak membebankan ataupun tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan mewajibkan mereka bersugi setiap kali nak solat, ataupun dalam riwayat lain nak mengambil wuduk, ya, hendak berwuduk.
Jadi dalam konteks empat keadaan tadi ni, ya, menunjukkan bahawasanya Islam sangat menuntut menjaga kesucian diri serta kebersihan. Ya, ada kalanya tuntutan tadi menjadi wajib, dan ada kalanya tuntutan tadi tu, tuntutan bersuci itu menjadi sunat. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, maksud bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi ini merupakan dalil kita sebagai umat Islam kena jaga kebersihan. Ya, kena jaga kesucian, bukan setakat bersih sahaja tapi suci. Ya, kita ambil contohnya, seseorang yang dah mandi, bersih badannya, tetapi dia tidak boleh untuk terus melakukan solat walaupun badannya dah bersih. Ya. Mandi biasalah, mandi pagi ataupun mandi petang, ya, ataupun bila-bila lah mandi dengan tujuan mandi biasa saja, atau mandi sunat, mandi yang menjadi adat biasa untuk bersihkan diri. Ya, tiba-tiba dia nak solat, dia tidak boleh melakukan solat kecuali dia kena ambil wuduk dulu. Ya. Jadi Islam ini dia bukan sekadar menuntut umatnya menjaga kebersihan, pada masa yang sama dia menuntut umatnya supaya menjaga kesucian diri. Ada satu tingkat yang lebih tinggi berbanding bersih. Ya. Orang yang dah mandi, kita tengok dia bersih, tapi belum tentu dia di dalam keadaan suci. Ya. Baik. Itu istimewanya Islam dalam nak menaikkan martabat umat Islam tu sendiri berbanding umat ataupun berbanding agama-agama lain. Baik, apa hikmah disyariatkan bersuci? Ya, apa kelebihan disyariatkan bersuci ini? Ia merupakan tuntutan fitrah. Ya, semula jadinya manusia ini tak suka kepada perkara-perkara yang kotor ataupun jijik. Ya, semula jadinya manusia ini suka kepada kebersihan. Ya, apabila jumpa seseorang Muslim dengan Muslim yang lain, ataupun dengan rakan-rakan non-Muslim yang lain, mana-mana manusia sahaja akan suka kepada orang yang bersih dirinya. Dia akan rasa tak selesa sekiranya dia berhadapan dengan seseorang yang tidak menjaga kebersihan diri. Jadi ini adalah bukan sekadar ibadah sahaja menjaga kesucian ini. Bahkan ibadah itu meraihkan tuntutan fitrah, fitrah manusia yang suka kepada kebersihan. Ya. Menjaga kesihatan. Ini buktinya banyaklah. Ya. Orang yang menjaga kebersihan ni biasanya akan terhindar daripada penyakit. Kebiasaannya macam tu. Ya. Sebab penyakit kebanyakannya datang daripada kekotoran, ya, contohnya kuman, bakteria dan sebagainya. Ya, virus COVID-19 ke apa semua merupakan benda kotor, ya, benda kotor yang kita kena hindarkan diri kita daripada virus-virus ni ataupun apa-apa sahaja. Benda ni dengan mencuci tangan ke apa ke dan sebagainya. Islam datang menuntut kita buat benda tu dulu. Sebelum COVID-19 pun Islam dah ajar supaya jaga kebersihan. Berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Jadi seorang Muslim ni, normally kalau dia ingin berjumpa seseorang ataupun berhadapan dengan seseorang, biasanya dia akan menyiapkan diri dia dengan pakaian yang bersih, ya, badan yang bersih. Jadi apatah lagi sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk melakukan ibadah khusus seperti solat. Jadi ibadah solat ini kita bukan menghadap manusia, tapi kita menghadap kepada pencipta kepada manusia. Kalau jumpa manusia, kita dah bersedia untuk jumpa mereka dalam keadaan bersih, ya, kemas dan sebagainya. Apatah lagi sekiranya kita berjumpa ataupun berhadapan dengan Tuhan kita,
Itu lebih aula ataupun lebih utama untuk kita dahulukan ataupun untuk kita lakukan. Jadi apabila kita dalam keadaan suci dan bersih menghadap Allah, jadi Allah sukalah. Sebagaimana kita menghadap seseorang dalam keadaan suci dan bersih, seorang tu akan suka. Suka dengan apabila berjumpa dengan kita sebab kita menjaga kebersihan. Jadi dia nak berhadapan dan bercakap dengan kita dalam keadaan selesa. Begitu juga apabila kita berhadap dengan Allah, itu lebih utama, lebih wajib. Baik, dalam perbahasan bersuci ni, kita kena bahagikan suci kepada dua bahagian. Yang pertama, suci daripada najis. Yang kedua, bersuci daripada hadas. Suci daripada najis. Najis ini apa maksudnya? Definisinya iaitu dari segi bahasa, semua benda yang kotor. Najis umumnya benda kotor. Jadi najis ini umumnya benda kotor. Tapi kalau kita kata semua benda kotor, banyak benda kotor. Tapi kita nak definisi kotor yang macam mana yang dianggap sebagai najis. Contohnya kita boleh kata apabila kita terpijak lumpur, pakaian kita kotor. Tapi tak semestinya kita dalam keadaan najis. Kalau kita pakai baju yang sudah berulang kali pakai, contohnya ada daki, ada bau dan sebagainya, dia kotor tapi belum tentu najis. Dan contoh-contoh lain. Jadi kita nak tahu apa definisi najis yang dimaksudkan oleh syarak, yang menyebabkan kita kena hilangkan dia apabila kita hendak melakukan solat, iaitu benda kotor yang menghalang daripada sahnya sembahyang seperti darah dan air kencing. Ada benda-benda kotor yang tertentu yang Islam tunjukkan kepada kita, benda kotor ini boleh menghalang seseorang daripada sahnya solat untuk didirikan. Dia akan menghalang daripada seseorang itu mendirikan solat dengan sah, kalau ada pada diri dia najis tersebut. Seperti dikata kat sini, darah dan air kencing. Sekiranya pada diri seseorang itu ada darah, maka darah itu menjadi penghalang kepada solat dia diterima oleh Allah, ataupun solat dia sah di sisi syarak. Dia akan jadi penghalang. Jadi untuk jadikan solat itu sah, maka kita kena hilangkan penghalangnya. Darah tu kena basuh dan sebagainya. Jenis-jenis najis ini contoh-contoh najis yang sabit daripada ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta dalil-dalil di dalam Al-Quran. Contohnya arak dan yang seumpamanya. Arak dan yang seumpamanya, sebab dalam Quran sebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Khamar, judi dan sebagainya, ini semua merupakan najis. Rijsun min amali syaitan. Ini semua adalah najis. Rijsun min amali syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah diri kamu daripadanya. Jauhkanlah diri kamu daripada perkara-perkara tersebut, termasuklah arak. Jadi najis dekat situ jelas disebutkan ada pada arak. Jadi kat situ ada khilaf lah, sama ada macam mana kalau arak tu kita terpegang dan sebagainya. Sebab dalam ayat tersebut dia kata
judi, berhala. Adakah judi itu najis? Najis yang macam mana yang dimaksudkan? Ya. Jadi macam tu juga arak. Arak tadi disebut dalam surah ayat yang sama. Penyembah berhala, judi, tilik nasib serta arak. Dia merupakan 4 perkara yang dianggap najis di sisi syarak. Kalau kita kata arak itu najis, macam mana pula judi? Jadi judi macam mana kategori najisnya? Jadi kat situ ada khilaf pendapat yang mengatakan arak itu fizikal dia ada kata tak najis, tapi siapa yang minumnya dihukum haram. Najis kat situ maksudnya haram untuk diambil, padanya mengandungi kemudaratan. Ya, ada yang kata arak itu termasuklah fizikalnya pun najis, maka kalau sekiranya tersentuh maka kena basuh. Ya, kena basuh, kena hilangkan. Dan seumpama dengannya ni maksudnya apa-apa yang seumpama dengan arak, secair yang memabukkan seperti tuak dan sebagainya, ya, dianggap sebagai najis. Jadi untuk keluar daripada khilaf ulama ni, kita ambil pandangan yang lebih berpada, ya, yang lebih berhati-hati, iaitu arak itu kita anggap sebagai najis dari sudut fizikalnya. Fizikal najis, maka minum apatah lagi. Jadi apabila terpegang, basuhlah, ya, kita keluar daripada khilaf tu, ya. Baik, yang keduanya anjing dan babi. Anjing dan babi seperti Quran sebut, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Haram ke atas kamu makan bangkai, darah dan daging khinzir. Haram kat sini kita kena tengok illah dia. Apa sebab diharamkan makan babi ni? Ya. Apa sebab diharamkan makan babi? Apa tadi? Innam hurmat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Haram ke atas kamu makan bangkai, darah dan daging khinzir. Jadi haram makan 3 benda ni sebab apa? Apa illah dia? Ya. Jadi ketiga-tiga perkara ni, tiga benda ni, baik bangkai, baik darah serta daging khinzir, merupakan benda najis. Sebab itu ianya diharamkan. Maka babi pun termasuk, ataupun khinzir ni termasuk najis. Ya. Adapun anjing, Nabi sebut apabila bejana kamu ataupun bekas kamu dijilat oleh anjing, ya. Contohnya kamu ada satu bekas yang dalamnya ada air, lepas tu anjing datang minum air dalam tu dengan cara menjilatnya, maka basuhlah bejana kamu tadi tu dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Jadi ini ulama bincangkan kenapa perlu kepada membasuh 7 kali bekas jilatan anjing. Apa illah dia? Sebab pada anjing itu, kalau menurut mazhab Syafi'i, pada anjing itu merupakan binatang yang najis. Jadi sebab itulah jilatan anjing ataupun bekas jilatan anjing itu kena dibasuh dengan 7 kali basuhan. Ya. Macam tu juga babi. Babi ni tidak disebutkan cara membasuhnya, kecuali apabila dikiaskan. Ya, kalau anjing pun kena 7 kali basuhan, apatah lagi babi, ya, yang disebutkan pengharamannya di dalam Al-Quran.
Ya, kalau binatang anjing tu najis, babi tu lebih najis. Jadi tidak ada cara yang paling sesuai untuk basuh najis babi ni. Tak kisahlah sama ada tahi dia ataupun air kencing dia ataupun daging dia, darah dia, air liur dia dan sebagainya yang datang daripada anggota badan khinzir, maka kena basuh dengan 7 kali basuhan. Macam tu juga anjing. Walaupun Nabi sebut dengan jilatan, tapi itu hanyalah kiasan. Kalaulah jilat sahaja tu pun kena 7 kali basuhan, maka apatah lagi kalau dagingnya, apatah lagi kalau darahnya, tahinya ataupun air kencingnya. Bangkai, yang ketiga bangkai, iaitu binatang yang tidak disembelih mengikut syarak, kecuali belalang dan jenis-jenis ikan. Jadi bangkai disebut tadi dalam Al-Quran tentang haram ke atas kita makan al-maitatu, al-maitatu, iaitu bangkai. Bangkai ni apa? Binatang yang mati tanpa disembelih menurut syarak. Contohnya dia sembelih tapi niat selain daripada Allah. Itu matinya bangkai itu, matinya binatang tu bangkai. Ataupun dia tak sembelih. Dia baling batu sampai mati contohnya. Ataupun dia dilanggar kereta sampai mati. Jadi keadaan-keadaan yang dia mati tanpa disembelih mengikut syarak ini dianggap sebagai bangkai. Bangkai hukumnya haram sebab najis. Ya, yang ketiga, yang keempat, darah. Darah pun sebut dalam Al-Quran tadi. Darah, apa-apa bentuk darah hukumnya najis. Ya, ada, tapi kalau dimaafkan kalau beberapa keadaan. Ya, contohnya percikan darah yang sedikit yang tidak disengajakan, darah yang ada pada tulang-tulang binatang, ya, yang kita buat masak tu, ya, dimaafkan. Najis manusia dan najis binatang confirm najis. Ya, baik dia tahi ataupun air kencing, confirm najis. Anggota binatang yang tercerai ketika hidup tidak termasuk bulu binatang yang dimakan dagingnya. Ya, maksudnya contohnya seekor ayam ataupun seekor kambing contohnya. Ya, terputus kakinya tapi dia masih hidup. Maka kaki yang terputus itu bangkai. Ya, maka najis. Tidak termasuk bulu binatang yang dimakan dagingnya. Tapi kalau bulu binatang yang terputus ataupun terpisah daripada binatang, dan binatang itu pula jenis binatang yang boleh dimakan, contohnya kambing, maka bulu tersebut tidak dianggap sebagai najis. Ya, contohnya ayam. Ayam tu tercabut ataupun terpisah bulunya daripada badannya, maka bulu tersebut dianggap sebagai tidak najis. Tapi kalau dia bulu binatang daripada binatang yang haram dimakan, hukumnya haram ataupun najis. Seterusnya, susu binatang yang tidak dimakan dagingnya, contohnya kucing ke, ya, anjing ke, yang kita tak makan dagingnya ataupun diharamkan makan dagingnya, susunya juga hukumnya haram, hukumnya najis. Baik, pembahagian najis. Jadi daripada jenis-jenis najis tadi ataupun contoh-contoh najis tadi, kita nak lihat 3 jenis najis yang dibahagikan oleh ulama. Ya, 3 jenis najis ini dibahagikan mengikut kesesuaian cara menyucikannya. Ya, najis mughalladhah, najis mukhaffafah dan najis mutawassitah. Perbezaannya iaitu dari sudut cara menyucikannya. Yang pertama, najis mughalladhah. Najis mughalladhah ataupun yang kita biasa panggil najis yang berat. Ya, kenapa kita panggil najis tu berat?
bukan ditimbang najisnya lebih berat daripada najis-najis yang lain. Bukan itu maksudnya. Tapi najis itu berat dari sudut pertimbangan cara menyucikannya itu lebih berat daripada cara menyucikan najis-najis yang lain. Iaitu tidak boleh hanya hilangkan sahaja fizikalnya, ya, tetapi kena ikut cara dia, iaitu dengan 7 kali basuhan air daripada air yang bersih, air mutlak. Salah satu air tadi atau pembasuhan tadi itu dicampur dengan tanah. Kalau tidak cukup syarat-syarat ni, maka tempat tersebut masih lagi dianggap sebagai bernajis. Ya. Jadi najis mughalladah datang daripada 2 binatang sahaja, iaitu datang daripada khinzir, juga datang daripada anjing, ataupun apa-apa binatang yang lahir daripada keduanya. Maka kedua-dua binatang ini sekiranya kena pada pakaian kita, kena pada anggota badan kita, ya, dia akan menyebabkan perpindahan najis tu pada anggota badan dan pakaian. Kena hilangkan dengan cara 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Okey. Kecuali kalau macam kita tersentuh dia, atau pakaian kita tersentuh binatang ni dalam keadaan kering. Ya, dia kering, kita pun kering. Maka kat sana tidak ada perpindahan najis. Maka dimaafkan dan tak perlu basuh dengan 7 kali basuhan. Tapi kalau salah satunya basah, ya, maka kat sana ada perpindahan najis. Maka kena basuh dengan 7 kali basuhan tadi tu. Baik, yang keduanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan ni dari sudut, bukan ringan dari sudut timbangannya, tetapi dari sudut cara basuhannya tu lebih mudah, lebih ringan. Ya, tidak perlu melalukan air sehingga hilang najis tu, ya. Sehingga hilang najis tu. Tak perlu sampai macam tu. Tapi boleh sahaja sekadar merenjiskan, ya, dengan air mutlak pada tempat yang kena najis. Ya. Tapi ini hanya berlaku dalam satu keadaan sahaja, iaitu air kencing daripada kanak-kanak lelaki yang belum berusia 2 tahun serta tidak makan selain makan ataupun minum susu ibunya sahaja. Ya. Yang pertama air kencing daripada anak lelaki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan selain meminum susu ibunya sahaja. Jadi keadaan ini membolehkan seseorang itu menyucikan tempat yang kena najis mukhaffafah dengan sekadar merenjiskan. Ya. Kalau tidak ada 4 sifat ini, maka najis tersebut jatuh kepada najis mutawassitah. Najis yang sederhana. Dia tak ringan dah. Ya, najis yang pertengahan. Jadi najis mukhaffafah, contohnya kita kata air kencing tadi. Kalaulah yang keluar itu ataupun yang kena tadi bukan air kencing tetapi tahi, maka tahi tidak termasuk daripada kategori najis mukhaffafah. Maka dia kena bersihkan dengan cara menghilangkannya, melalukan air dan menghilangkannya. Ya. Yang kedua, daripada kanak-kanak lelaki. Maka kanak-kanak perempuan tidak, ataupun kita kata najis daripada kanak-kanak perempuan seperti air kencing daripada kanak-kanak perempuan tidak dianggap sebagai mukhaffafah tetapi mutawassitah. Maka kena hilangkan dengan cara melalukan air sehingga bersih. Hilang fizikal dia. Yang ketiga, belum berusia 2 tahun. Maka jika seorang kanak-kanak itu telah berusia 2 tahun dan ke atas, maka najis kanak-kanak tersebut
tidak lagi dianggap mukhaffafah tetapi mutawassithah. Dan yang keempat, dan apabila dia makan, tidak makan selain meminum susu ibunya sahaja. Ya. Contohnya dah beralih makan kepada nasi ataupun apa-apa sajalah nestem yang menggantikan susu tadi itu. Ya, maka najis tersebut dinamakan sebagai najis mutawassithah. Yang ketiga, najis mutawassithah. Baik. Najis mutawassithah iaitu najis pertengahan. Najis mughalladzah iaitu najis yang berat, yang paling berat. Najis mutawassithah najis yang paling ringan. Najis mukhaffafah najis yang paling ringan. Adapun najis mutawassithah najis yang pertengahan. Kenapa di pertengahan? Sebab dia tidak diwajibkan sampai membasuh 7 kali basuhan. Kenapa di pertengahan? Sebab dia tidak memadai hanya dengan merenjiskan air pada najis tersebut. Tetapi dia tengah-tengah. Tak perlu kepada 7 kali basuhan dan tidak memadai dengan renjis. Dia kena lalukan air sahaja. Walaupun dengan 1 kali basuhan, maka hilang dah fizikal, maka sah ataupun suci tempat yang kena najis tadi tu. Apa dia kategori najis mutawassithah ni? Apa jenis-jenis najis mutawassithah ni? Selain daripada najis mughalladzah, selain daripada najis mukhaffafah, maka ia dinamakan sebagai najis mutawassithah. Ya, selain daripada yang berat, selain daripada yang ringan, maka najis-najis yang lain ini dinamakan sebagai najis mutawassithah. Cara najis mutawassithah dihilangkan iaitu dengan lalukan air sehingga hilang bau, warna dan rasa. Ya. Baik. Alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci asasnya air lah. Ya, air. Firman Allah yang bermaksud, dan dia, yakni Allah, menurunkan kepadamu hujan dari langit supaya kamu bersuci dengannya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya. Jadi alat untuk bersuci pada asasnya iaitu air. Ya. Air pula datang daripada beberapa sumber lah, iaitu seperti air hujan, air laut, air perigi, air sungai, mata air, air salji dan air embun. Jadi ini adalah sumber-sumber air yang pada asasnya, pada basicnya, air-air ini adalah bersifat mutlak yang boleh menyucikan. Contohnya di sini, contoh lain yang tadi, ayat Quran tadi menunjukkan bahawasanya air yang turun daripada langit ataupun hujan ataupun yang seumpama dengannya seperti salji dan sebagainya, mungkin air embun, maka dia adalah suci. Adapun hadis Nabi ini menunjukkan air yang keluar daripada perut bumi, yang sedia ada dekat perut bumi ini, maka ianya juga dianggap sebagai suci. Ya. Ini dalam keadaan seorang sahabat apabila dia bertanya kepada Rasulullah, kalau dia hendak berlayar, maka boleh tak dia ambil wuduk bila nak solat, ya, menggunakan air laut. Persoalan ni timbul sebab air laut ini bukan seperti air-air yang lain. Dia ada rasa masin. Ya, kalau air lain dia tiada rasa masin. Ya, dia ada sifat yang berbeza dengan air tawar. Jadi itu sebab persoalan ini diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kata boleh, tak ada masalah. Ya. Airnya suci dan halal bangkai dalamnya. Air laut itu suci serta halal bangkai di dalamnya, ya. Seperti ikan, sotong dan sebagainya. Binatang-binatang dalam air laut itu sekiranya mati walaupun tanpa disembelih, maka dia dianggap bangkai, tapi bangkai itu boleh dimakan.
bahagian-bahagian air. Bahagian-bahagian air ada 4 bahagian, ya. Dari sudut yang pertama, air yang suci dan menyucikan. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan tapi makruh digunakan. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak menyucikan. Yang keempat, air mutanajjis. Air mutanajjis. Air yang pertama, air yang suci dan menyucikan. Ini tidak lain dan tidak bukan air, hanya satu jenis air sahaja, iaitu air mutlak. Maksud air yang suci maksudnya zat air itu suci. Dan menyucikan maksudnya zat air tadi boleh menyucikan benda lain. Dia suci, air tadi suci, zatnya boleh makan, boleh minum dan sebagainya. Bahkan air tadi ini dia boleh menyucikan benda lain. Ini tidak lain dan tidak bukan hanya satu saja jenis air, iaitu air mutlak. Ya, air mutlak ni apa? Air yang kekal dengan sifat dan kejadiannya. Air yang kekal dengan sifat dan kejadiannya. Dia sifat dia, air dia tu semula jadi macam tu. Ya. Kejadiannya macam tu, maka dia dianggap sebagai air mutlak. Contohnya, kita kata air laut. Air laut sifat dia semula jadi memang masin. Ya, kejadian dia memang macam tu. Maka ia tetap dianggap sebagai air mutlak. Kita nak bezakan macam ni. Contohnya, kita ambil satu baldi air laut yang masin tu. Lepas tu kita ambil satu lagi air di dalam baldi, air tawar contohnya. Ya. Lepas tu air tawar tu, contoh kita tadah air paip. Lepas tu air paip tu kita campurkan di dalamnya garam. Baik, kita ada satu baldi daripada air laut yang masin, serta kita ada satu lagi baldi air paip ataupun air tawar tadi tu yang dah tercampur di dalamnya garam. Maka dalam keadaan ni, mana satu air yang boleh kita ambil wuduk dengannya ataupun kita bersuci dengannya? Kedua-duanya mempunyai sifat yang sama, iaitu rasa masin. Mungkin warnanya pun sama. Tapi kedua-duanya membawa hukum yang berbeza. Air yang telah campur garam tak boleh dibuat bersuci kerana perubahan tersebut berlaku tidak secara semula jadi. Tapi ada pun air laut tadi memang sifat dia macam tu secara semula jadinya, maka boleh kita ambil wuduk dan sebagainya. Jika berubah dengan sebab persekitaran yang tidak dapat dielakkan, masih dikira air mutlak. Kalaulah kata contoh lain, ada air tu berwarna hijau, ya, air contohnya air kolam, ya, air kolam tu bersih, tapi dia menjadi hijau disebabkan mungkin tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tepi-tepinya, di atas, di dalamnya dan sebagainya. Ya, kehijauan air itu, perubahan air itu tidak dianggap sebagai tidak mutlak. Maka kita boleh berwuduk dengannya atau bersuci dengannya. Air sungai contohnya. Air sungai color dia color keruh disebabkan dia bercampur dengan lumpur dan sebagainya, tanah-tanah. Ya. Dia tidaklah air itu sama seperti air paip, air hujan yang turun dan sebagainya, warna jernih. Ya, tapi tetap air sungai itu boleh berwuduk kita dengannya kerana perubahan tersebut berlaku secara semula jadi. Yang kedua, air yang sifatnya menyucikan tetapi makruh digunakan. Air tersebut zatnya suci, tetapi dia tidak boleh menyucikan benda lain. Ya? Sorry. Air tersebut suci tetapi makruh digunakan. Ya? Dia suci zatnya dan dia boleh menyucikan benda lain. Tetapi apabila dia menyucikan benda lain, hukumnya makruh, tidak digalakkan. Ya, hanya satu jenis air saja, iaitu air musyammas. Air musyammas ini air yang panas disebabkan cahaya matahari. Air yang panas disebabkan cahaya matahari, kerana ketajaman cahaya matahari boleh membawa perubahan pada air dan memudaratkan.
Ya, makruh digunakan dengan 3 syarat, iaitu berlaku di negeri yang panas, di dalam bekas yang boleh ditempa, iaitu berkarat, selain emas, perak seperti besi dan tembaga digunakan pada badan manusia atau haiwan. Jadi 3 syarat ni dia jadi air musyammas. Pertama, air itu di dalam panas, sifat dia panas, di dalam bekas yang berkarat, yang boleh berkarat, yang boleh berkarat, bukan setakat berkarat sahaja, yang boleh berkarat. Yang ketiga, digunakan pada badan manusia. Ya, kalau yang pertama tadi, kalau air itu sejuk, walaupun di dalam bekas yang boleh berkarat ataupun boleh ditempa seperti besi dan sebagainya, air tersebut tidak jadi makruh digunakan, maka boleh digunakan. Ya. Kalau tadi air tadi panas, tetapi dia bukan di dalam bekas yang boleh berkarat ataupun boleh ditempa seperti besi, dia di dalam bekas yang lain selain daripada besi contohnya, maka tidak juga dinamakan sebagai air musyammas. Ataupun yang ketiga, kita guna dia di dalam bekas yang boleh ditempa, lepas tu panas akibat daripada cahaya matahari, tetapi digunakan selain daripada tubuh badan binatang ataupun manusia, maka hukumnya harus, tak ada masalah. Tapi kalau tiga-tiga perkara ni ada, air itu panas disebabkan cahaya matahari, di dalam bekas yang boleh ditempa, serta digunakan pada anggota badan, maka hukum tersebut jadi makruh. Kalau kita nak ambil air itu untuk basuh pinggan, tak ada masalah. Untuk basuh kereta, tak ada. Untuk basuh baju, tak ada masalah. Untuk siram bunga, tak ada masalah. Tapi bila digunakan pada anggota badan, makruh. Disebabkan ditakuti datangnya penyakit kulit ataupun penyakit sopak disebabkan ketajaman ataupun wujudnya molekul-molekul yang tidak sihat daripada air tersebut, menyebabkan kulit manusia atau binatang boleh terkena sopak. Dan yang ketiga, air yang suci tapi tidak mencikan. Ini kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang, ya. Sebab perbincangan ni agak detail. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.